milih miskin kerana dia takut. Nabi kata, bukanlah aku takut engkau miskin, khawatir engkau fakir atau miskin, tapi Nabi beritahu khawatir kalau kemewahan dunia tu boleh menyebabkan engkau tidak mengasihi Allah, menyebabkan engkau tidak bersyukur, dan kita susah. Itulah Nabi kata, orang miskin, orang terbanyak harta akan masuk dulu surga daripada orang kaya. Orang kaya ni, orang miskin dulu masuk surga sebab dia harta dia banyak, benda dia kena buat bila harta banyak. Kena bayar zakat lebih, dia tak bayar zakat. Nak makan zakat sampai nak kena bayar cukai. Dia bayar cukai, harta banyak, dia tak bayar lah. Kalau dia ada 1,000 mungkin dia kena 100. Dia punya zakat tu, harta banyak. Kalau kita bayar harta kita yang sikit ni, RM7 je kita zakat kena bayar. Dia berganda-ganda. Ini menyebabkan dia akan mikir banyak 1,000 ni nak bayar zakat. Menyebabkan dia sama je. Sebab apa? Dia salah harta dia simpan. Dia tak membelanjakan. Allah SWT harta dia simpan. Harta yang banyak, kalau satu orang beriman dan soleh, harta dia gunakan untuk harta kerja Allah SWT. Tak kira berapa ribu pun, tak kira berapa banyak dia nak infak, dia nak sedekah. Nak membersihkan, dia membersihkan harta. Bila dah banyak harta, dia lupa pada zakat. Dia lupa. Kalau zakat fitrah memang dia bayar zakat tu, tapi zakat yang lain tu, itu pun tak tahu macam mana nak bayar, berapa banyak nak bayar macam mana. Itulah Nabi bimbang kamu. Nabi tak bimbang kamu miskin atau fakir, dia bimbang kamu kaya. Ada yang kaya sebab duit tu disalahgunakan ya. Ujian dan cubaan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ada ujian yang menimpa tubuh, anak, harta kekayaan, pengaruh, kekuasaan, jawatan, akidah dan lain-lain. Demikian juga perintah dan larangan dalam agama termasuk ujian dan cubaan. Tegasnya agama itu sendiri adalah ujian dan cubaan. Allah beritahu agama pun ujian dan cubaan. Kita agama Islam, dia uji. Orang beragama, orang yang tak masuk Islam, agama selain Islam pun lagi Allah uji. Semua Allah uji. Allah menguji manusia. Dia kena sedar hari ni, kalau kita dakwah, orang dah biasa dengan duduk dalam kerajaan Islam, dia tahu orang Islam ni buat dakwah yang benar, dakwah yang Allah suka. Bukannya dayah, bukannya missionary atau orang Yahudi Nasrani. Dakwah kepada kesesatan, dakwah supaya dia orang Islam ni runtuh, musnah apa-apa. Dia tahu orang Islam ni kan berdakwah yang benar, orang yang benar. Kalau dia dakwah Islam, mudah dia nak melakukan maksiat. Dia ajak manusia pada agama lain, agama sesat, dakwah pada ajaran sesat, senang, dia boleh hidup senang, dia boleh kaya. Kalau Islam pun lantak dia bawah. Itu maksudnya. Di atas telah kita terangkan bahawa ujian yang paling berat ialah nikmat kesenangan. Ujian yang paling berat ialah kesenangan. Dan yang paling ringan ialah ujian pada tubuh. Ujian ringan pada tubuh seperti terkena penyakit atau kecelakaan. Ujian pada tubuh ini dimaksudkan untuk menguji kesabaran dan kerelaannya dalam menerima qada dan qadar Allah. Sekiranya ia bersabar, ditetapkan olehnya pahala atau dihapuskan sebahagian dari dosa atau diangkat darjatnya hingga ujian itu menjadi satu nikmat baginya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ada ujian nikmat pun ada juga ya. Tidak ada seorang Muslim pun yang ditimpa gangguan seperti tusukan duri atau yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu dihapuskan Allah perbuatan buruknya serta digugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang berguguran daun-daunnya. Ujian, nikmat ujian. Ujian nikmat lah, macam kita dapat khusyuk semayang, kita dapat berzikir, semayang jadi khusyuk, kita dapat baca Quran. Orang yang macam sebab ada ujian itu imannya meningkat. Nabi buat dakwah kan, dia tahu banyak ujian, tapi disebabkan kesusahan yang Allah itu yang timpa itu, Allah bagi dia nikmat beribadat. Allah bagi dia kesusahan dengan sebab dia rasa nikmat, dia dapat tinggi hakikat, dia dapat hakikat akan
disebabkan dengan ujian tu tadi. Sebab tu Allah uji kita. Allah uji kita bukan sebab kita Allah nak marah pada kita, tak. Allah nak bagi kita nikmat. Allah nak bagi kita syurga. Syurga bukan senang, ada ujian. Kalau tak hafal Quran. Tambahlah itu nikmat-nikmat dalam syurga. Nikmat yang sebenarnya. Tak ada ujian dah di dalam syurga. Allah bagi nikmat. Allah nak bagi kita kebaikan sebab Allah nak uji kita. Bagi kita jadi orang berjaya. Bagi kita orang yang soleh. Lagi dalam hadis yang lain, hujan yang tiada henti-hentinya menimpa kaum mukminin lelaki atau perempuan yang mengenai dirinya, hartanya, anak